Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang keempat dalam bab reka bentuk fashion. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita akan hasilkan dua lakaran reka bentuk fashion, iaitu dalam bentuk 2D dan juga dalam bentuk 3D. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 142. Okey, kenapa kita kena hasilkan lakaran? Sebab lakaran ni merupakan proses untuk kita nak jelmakan idea kepada bentuk gambaran yang boleh dilihat dengan jelas. Sebab itulah kita kena buat lakaran. Contoh, awak ada idea tapi awak tak tahu macam mana awak nak tunjukkan idea awak ni kepada orang lah kan, kepada kawan-kawan. Tapi awak tak tahu macam mana nak tunjuk. Jadi dekat sini kita lakar lah. Dengan kita lakar tu barulah kita boleh tunjukkan idea kita dalam bentuk gambaran kepada orang, kan, iaitu jadi itulah kenapa kita kena buat lakaran, okey, supaya kita boleh tunjukkan macam mana bentuk gambaran reka bentuk fashion kita. Di mana kalau kita nak hasilkan lakaran ni, kita kena masukkan beberapa perkara penting lah, seperti elemen reka bentuk, bahan dan juga teknik cantuman. Bahan ni adalah tekstur fabric ke, macam gitu. Itu adalah bahan. Kalau teknik cantuman ni kita dah belajarkan dalam subtopik sebelum ni. Kita ada kaedah jahitan, kaedah sulaman, kaedah tampalan dan juga kaedah lain. Okey, itu adalah teknik cantuman. Okey, kita tengok lakaran yang pertama dulu, iaitu lakaran reka bentuk seluar. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 142. Di mana dalam kita membuat lakaran, kita perlu label. Kita nak label apa? Kita tak tahu nak label apa. Kita kena label berdasarkan tiga benda ni lah. Kena labelkan dari segi elemen reka bentuk, bahan yang digunakan dan juga teknik cantuman apa je yang kita nak gunakan. Contoh dekat lakaran yang pertama ni, ini adalah lakaran bentuk reka bentuk seluar. Okey, boleh bezakan tak yang mana satu lakaran 2D, yang mana satu lakaran 3D? Yang kiri ni adalah lakaran 2D kan, sebab dia mempunyai satu pandangan sahaja. Kalau satu pandangan tu bermaksud itu adalah lakaran 2D. Contoh ni adalah dari segi pandangan hadapannya kan. Yang di sebelah kanan ni adalah lakaran 3D kan, sebab kita boleh nampak ruang belah dalam seluar tu macam mana, bahagian ada kita nampak bahagian belakang sikit ni macam mana seluar, bahagian hadapan, kan. So itu adalah lakaran 3D. So kalau dalam kita nak lakar ni, kita kena label. Label ni wajib dekat dalam lakaran. Sebab apa? Sebab label ni lah yang akan jadi panduan kepada kita sewaktu kita nak membina reka bentuk fashion kita. Contoh dekat sini ada label kan, ada label elemen reka bentuk. Kita ada elemen bentuk, iaitu reka bentuk seluar ni ringkas sahaja. Kemudian kita ada gunakan elemen reka bentuk warna. Warna gunakan warna yang menarik, corak kotak-kotak, kena ikut trend terkini. Iaitu kalau kita nak mereka sesuatu benda, kita kena pastikan lakaran kita tu mengikut trend semasa. Lepas tu kita ada elemen garisan dan juga tekstur fabric. Okey, tekstur fabric ni adalah bahan lah. Bahan apa yang digunakan adalah kapas yang lembut dan juga serak peluh. Kalau kat sini kita tengok tak ada label untuk teknik cantuman kan. Jadi kita kena label lah teknik cantuman apa yang digunakan. Kalau untuk seluar ni kita boleh gunakan teknik cantuman kaedah jahitan. Contoh kaedah jahitan kita gunakan kaedah jahitan mesin. Okey, itu adalah lakaran yang pertama. Kita tengok lakaran yang kedua pula, iaitu lakaran reka bentuk kasut. Lakaran reka bentuk kasut pun sama juga, kita kena label dari segi elemen reka bentuk, bahan dan juga teknik cantuman. Okey, kalau dekat sini ini adalah lakaran 2D. Yang sebelah kanan ni adalah lakaran 3D kan. Kalau lakaran 3D kita boleh nampak belah dalamnya macam mana kan. Ni adalah bahagian hadapan, ini adalah bahagian sisi, ni pada bahagian atas. So, kita kena label. Lepas kita dah lakar, kita kena label lah. Label dari segi elemen reka bentuk. Kita gunakan elemen bentuk dekat sini kan. Bentuk yang ringkas sesuai untuk lelaki dan perempuan. Lepas tu kita ada elemen garisan, fabric. Kalau fabric kapas yang tahan melasak dan boleh dibasuh ni adalah bahan. Dan juga
warna kita ada guna elemen warna, iaitu warna yang sejuk dan juga bercorak kotak sesuai untuk remaja. Kita kena labelkanlah teknik cantuman apa yang nak digunakan dekat dalam lakaran. Okey. Seterusnya kita tengok pula lakaran reka bentuk topi. Lakaran reka bentuk topi kita ada gunakan elemen garisan, tekstur. Kalau tekstur ni berkait dengan bahan, iaitu kita gunakan fabrik kapas yang tahan lasak dan juga serak peluh. Kemudian kita ada guna elemen reka bentuk warna, iaitu dia menggunakan warna, kombinasi warna sejuk dan juga warna panas. Dan juga teknik cantuman kita kena label juga. Dekat sini tak ada label kan. So kita kena label lah teknik cantuman apa je yang kita akan guna. Pastikan dalam lakaran awak tu awak label pada tiga-tiga ni, tiga-tiga perkara penting ni, elemen reka bentuk, bahan dan juga teknik cantuman. So ini adalah lakaran dari segi pandangan atas kan, iaitu lakaran 2D lah, sebab satu pandangan je. Ini adalah lakaran 3D. So kalau lakaran 3D ni kita bolehlah masukkan teknik lakaran rendering ke, kesan cahaya dan bayang, supaya kita punya lakaran tu lagi realistik. Okay. Okay, seterusnya adalah kita tengok pula lakaran reka bentuk beg. Lakaran reka bentuk beg pun sama juga. Dekat sini kita ada pandangan hadapan, iaitu kalau pandangan hadapan ni adalah lakaran 2D. Ini adalah lakaran 3D kan. Kalau lakaran 3D kita boleh nampak macam mana ruang belah dalam kan. Itu adalah lakaran 3D. Di mana kita kena label juga. Tak kisahlah awak lukis beg ke, baju ke, lukis seluar ke, kasut ke, topi, pastikan label. Jangan tak label. Label tu sangat penting dekat dalam lakaran. Okay. So kalau macam dekat lakaran ni kita ada gunakan elemen reka bentuk warna, iaitu menggunakan warna yang sejuk, elemen garisan, nampak tak kita ada garisan melengkung untuk nak buat bentuk bunga kan. So kita ada elemen bentuk, iaitu elemen bentuk ni adalah bentuk 4 segi 4 untuk sesuai untuk murid. Okey, jadi dekat sini bahan bahan dia tak label. Jadi kita kena label lah sama ada beg ni gunakan kain ke, plastik ke kan. So kita kena label. Dan juga teknik cantuman. Teknik cantuman dekat sini kita boleh guna banyak lah, iaitu kaedah jahitan. Kaedah jahitan ni kita boleh guna kaedah jahitan mesin, supaya beg kita ni lagi tahan lama lah kan, pemegang dengan bahagian badannya ni, supaya tidak tercabut kalau diangkat tu kan. Kemudian kita boleh juga guna kaedah sulaman. Nak guna kat mana? Dekat bunga ni, supaya kita punya reka bentuk fashion tu lagi menarik kan, kalau kita guna teknik cantuman kaedah sulaman kan. So itu adalah untuk lakaran reka bentuk beg. Okay, so jom kita buat lakaran bagi reka bentuk topi. Jadi dekat sini saya akan tunjukkanlah macam mana kita nak lakar reka bentuk topi dalam bentuk 3D. Iaitu nanti lepas kita dah lakar, kita akan label. Kita akan labelkan reka bentuk apa yang kita guna, bahan dan juga teknik cantuman. So macam ni saya lakar menggunakan software, iaitu lakaran kita boleh buat dua kan, iaitu kalau dekat dalam reka bentuk fashion kita bolehkan dua kaedah kan, iaitu manual dan juga kita gunakan software pun boleh, tak ada masalah. So kalau macam saya gunakan software Adobe Sketch. Awak bolehlah gunakan secara manual menggunakan pensel. Okay, so macam mana kita nak lakar reka bentuk topi kita? Okay, ini saya lakar dalam bentuk 3D. Jadi kalau bentuk 3D kita boleh gunakan kaedah isometri. Kalau isometri, ingat lagi kan macam mana kita kena guna 30 darjah. So kita gunalah 30 darjah untuk kita nak buat garisan surut. So garisan surut ni first kali kalau untuk topi ni, sebab topi ni umpama macam bentuk bulat kan, jadi dekat sini saya menggunakan kaedah elips lah. Kaedah nak melukis elips. So kalau nak lukis elips kita kena buat kotaknya dululah. Kotaknya
kita buat kotak. Okey, lepas tu pastikan kotak yang ni pastikan selarilah dengan garisan surut kita. Yang ini selari dengan yang belakang ini. So lepas kita dah buat kotak, kita buat garisan perpenjuru. Kita akan buat garisan perpenjuru, iaitu antara bucu dan juga bucu dan juga bucu. Kita buat garisan perpenjuru. Lepas tu kita dah dapat persilangan, kita buat pula garisan pembahagi. So kita dapatlah dekat sini. So apa kita nak buat? Kita akan tandakan supaya kita dapatlah macam mana bentuk topi kita. Bentuk bulat topi kita tu kan. So kita tandakan. Kemudian lepas kita dah tanda, barulah kita buat lengkungan elips tu. Kita sambungkan daripada sini, kita sambungkan dengan apa yang kita dah tanda tadi. Kemudian lepas je kita dah lakarkan lengkungan elips, kita akan tandalah. Sini saya tandakan, nampak tak warna kuning ni kan, saya tandakan. Ni untuk apa ni tanda ni? Untuk kita nak buat pada bahagian depan topi tu, kan, pada bahagian depan topi tu. Jadi saya tandakan dekat sini. Okey, lepas tu apa kita akan buat? Kita akan buat garisan tegak. Garisan menegak ni pastikan selari dengan garisan tengah ni. Okey, iaitu untuk apa kita buat garisan menegak ni? Untuk kita nak buat lengkungan sebelah atas topi pula. Tadi kita dah buat bahagian base topi. Lepas tu kita nak buat bahagian atas topi ni, kita nak buat bentuk lengkung lah. Takkan kita nak buat straight. Kalau straight jadi songkok pula dekat situ kan. So kita nak buat topi, kita buat lengkung. So dekat sini kita just lakar sahaja bentuk lengkung. Pastikan awak tanda dulu dekat garisan sini. Kemudian barulah kita buat garisan lengkungan tu. Contoh macam ni, kita buat garisan lengkungan. Okey, so dekat sini kita dah dapatlah bahagian topi kita. So kita buat bahagian depan topi pula. Bahagian depan topi ni kan tadi kita dah tanda. Lepas tu kita selarikan sahaja. Nak selarikan dengan apa? Kita selarikan dengan, pastikan sama dengan garisan surut kita. So selarikan sahaja. Kemudian kita tandalah. Contoh saya buat lebarnya takat ni. Kalau awak nak buat panjang lagi pun tak ada masalah. Terpulang kepada reka bentuk fashion masing-masing. Okey. So kalau macam saya buat takat sini. Okey, lepas tu kita tak naklah topi kita bentuk petak macam ni je. Kita nak topi kita macam berbentuk sikit supaya nampak lebih menarik. So saya tambahkan lengkungan pada topi kita dekat belah depan ni dan juga belakang ni. Pastikan nak buat lengkung tu bagi kenalah dekat garisan yang kita dah tanda masa awal tadi tu kan. Begitu juga dekat depan ni. Kemudian takkanlah kita nak bagi tajam je topi ni, macam tak cantik lah kan. So kita buatlah melengkung sikit. So kita lakar dekat sini bagi melengkung. Okay, so ini kita dapat bahagian dalam topi, ini bahagian atas topi. Okey, so dekat sini kita dah dapat bahagian depan topi kita. Kemudian kita tambahkanlah butang. Kita tambahkan butang pada bahagian atas ni. Okey, lepas tu kita tambahkan garisan pada bahagian topi. Okey, supaya nampak lagi realistik. Kan? So dekat sini kita dah dapatlah bentuk topi kita. Jadi apa kita akan buat? Kita akan gelapkan lakaran kita. So kita gelapkan. So kita nak lakaran kita ni lagi menarik, lagi realistik, kita boleh buat teknik rendering lah. Contoh dekat sini saya menggunakan warna, iaitu warna tu saya gelapkan pada bahagian sini. Untuk nak nampakkanlah belah sini ni tak kena cahaya, belah sini kena cahaya, sebab tu lagi cerah. Kan? Lepas kita dah warna bagi menarik, apa kita akan buat? Kita akan tambahkan sedikit garisan supaya kita nampak topi kita tu lagi estetik. Macam tu, lagi menarik. Okey, lepas kita dah settle semua, barulah kita kena label. Label ni sangat penting lah. Contoh dekat sini saya menggunakan elemen garisan. So kita label lah elemen garisan. Garisan apa? Garisan melengkung, garisan putus-putus. Kan? So kita kena label. Lepas tu ada menggunakan elemen bentuk. Elemen bentuk kita adalah bentuk kubah. Lepas tu kita label lagi. Label elemen warna pula. Elemen warna kita gunakan kombinasi kan. Kita ada warna merah jambu dan juga warna kuning. Lepas tu kita label pula dari segi teknik cantuman yang digunakan, iaitu kita menggunakan kaedah jahitan mesin supaya lebih kemas topi kita.
Lepas tu kita label pula bahan apa yang kita guna, iaitu kita gunakan tekstur fabric kapas supaya tahan panas dan juga serap peluang. Jadi ingatlah kita kena label kan. Label ni sangatlah penting dekat dalam lakaran kita. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.